Ingin merakamkan ucapan terima kasih saya bagi pihak Jabatan Immigration kepada rakan-rakan media yang hadir pada pagi ini. Turut bersama kita pada hari ini ialah Tuan Haji Muhammad Nasri Abdul Rahman, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Malaysia. Pada hari ini, Jabatan Immigration bersama dengan JTK akan memperincikan proses-proses yang terlibat di dalam program rekalibrasi tenaga kerja dan juga rekalibrasi pulang. Seperti mana yang kita tahu bahawa Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri pada 12 November telah mengumumkan bahawa kerajaan akan melaksanakan program rekalibrasi yang terdiri daripada dua komponen, iaitu rekalibrasi tenaga kerja dan rekalibrasi pulang, atau ringkasnya recap tenaga kerja dan recap pulang. Program ini telah bermula pada 16 November 2020, di mana mulai 16 November itu permohonan dibuat kepada Jabatan Immigration Malaysia melalui email khusus yang telah diwujudkan untuk tujuan ini. Mulai 2 Disember, satu portal telah pun dibangunkan dan semua majikan akan membuat permohonan secara online selepas ini. Saya akan perincikan proses melalui portal ini. Dan mulai 16 November sehingga 2 Disember, saya ingin memaklumkan bahawa Immigration telah menerima permohonan sebanyak 478 majikan dan 1,980 orang pekerja yang bertaraf parti, pendatang asing tanpa izin yang sekarang ini bekerja dengan mereka. Sebelum saya ke sesi briefing seterusnya, saya juga ingin memaklumkan bahawa sebentar tadi Immigration dan JTK kami telah mengadakan pertemuan dengan 15 kedutaan yang juga merupakan sumber tenaga kerja kita, dan wakil-wakil kedutaan ini di dalam pertemuan sebentar tadi telah merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan Malaysia. Mereka sangat menghargai program yang dilancarkan ini, yang mana ia bermula pada 16 November sehingga 30 Jun 2021. Seterusnya saya akan memperincikan tentang proses yang akan berlaku melalui portal. Semua permohonan, seperti mana saya maklumkan, boleh dipohon secara online kepada Immigration melalui portal imi.gov.my, di mana majikan akan mendaftarkan senarai nama pekerja mereka di sini dan juga nama majikan. Semua syarat-syarat boleh dilihat di dalam portal ini. Dan apa yang penting di sini ialah semasa permohonan, majikan mesti terus membuat bayaran sebanyak RM500 deposit. RM500 untuk setiap pekerja. Katakan majikan itu mempunyai 100 orang pekerja parti yang ingin dipohon, jumlah bayarannya ialah 100 kali 500, 50,000 jumlah bayaran di sini. Dan dalam masa yang sama, majikan juga sebenarnya boleh secara simultaneously memohon kepada Jabatan Tenaga Kerja jumlah kota untuk mereka. Jadi permohonan ini berjalan serentak kepada Immigration dan juga kepada Jabatan Tenaga Kerja. Selepas permohonan ini, apabila Immigration menerima permohonan, kami akan membuat verifikasi sama ada pekerja-pekerja yang dipohon itu layak atau tidak untuk menyertai program ini. Dan proses verifikasi ini akan mengambil masa selama 5 hari daripada tarikh mereka memohon. Sekiranya pekerja berkenaan layak untuk menyertai program ini, Immigration akan memanggil majikan dan juga pekerja untuk datang ke Jabatan Immigration mengikut alamat di mana mereka berdaftar. Kalau di KL akan datang ke KL, kalau di Selangor akan pergi ke Immigration Selangor,
Dan semua pekerja yang layak ini akan diberikan satu registration slip untuk mereka ke proses yang seterusnya. Apa yang pentingnya di sini ialah semasa mereka datang berurusan di immigration, majikan dan pekerja ini mesti datang dengan sijil bebas COVID-19. Bermakna mereka perlu ke klinik ataupun hospital swasta terlebih dahulu untuk membuat swab test. Dan sekiranya mereka gagal, sekiranya dalam proses verifikasi ini mereka gagal, majikan mesti menghantar pekerja tersebut pulang ke negara asal mereka. Dan bagi mereka yang lulus di sini, boleh terus melakukan proses medical check-up di Formema, dan proses di Jabatan Tenaga Kerja yang berjalan ini, JTK akan mengambil masa selama 7 hari untuk memberikan kelulusan kota. Dengan kelulusan kota yang diperolehi dan dengan jumlah pekerja yang telah diluluskan di peringkat verifikasi, mereka akan meneruskan proses medical check-up di klinik-klinik Formema. Dan selepas mendapat kelulusan medical check-up, mereka akan sekali lagi datang ke immigration. Dan urusan di immigration ini juga dipohon melalui sistem STO online yang telah dibangunkan khusus untuk program ini, dan membuat bayaran. Bayarannya terdiri daripada wang cagaran 500 dibayar di peringkat awal. Di peringkat PLKS application, mereka perlu membayar fee rekalibrasi RM1,500. Perlu membayar levy mengikut sektor perkilangan dan pembinaan RM1,850, sektor perladangan RM640. Bayaran lain ialah PAS RM60 dan proses RM125, dan bayaran visa mengikut warga negara antara RM5 ke RM20. Dan selepas itu PLKS akan dikeluarkan kepada majikan-majikan yang mendapat kelulusan ini. Saya juga ingin memaklumkan seterusnya, iaitu warga negara asing yang layak untuk menyertai program ini ialah, yang pertama, mereka yang tinggal lebih masa atau mereka yang melakukan kesalahan di bawah Seksyen 15(1)C Akta Immigration, dan juga mereka yang melakukan kesalahan di bawah perkara 39B Peraturan Immigration. Perkara 39B ini bermakna mereka mungkin bekerja sebelum ini di restoran contohnya, tetapi melakukan kesalahan kerana bekerja di sektor lain yang tidak dibenarkan. So this fall under 39B of the Immigration Rules, dan dua jenis kesalahan ini dibenarkan. Sementara kesalahan yang tidak dibenarkan ialah kesalahan di bawah Seksyen 61C Akta Immigration, iaitu mereka yang masuk ke Malaysia tanpa sebarang dokumen. Bagi kategori ini, mereka dikehendaki pulang melalui program rekalibrasi pulang. Seterusnya saya akan memberikan pula penerangan mengenai program rekalibrasi pulang. Next. Bagi program rekalibrasi pulang ini, semua pendatang asing tanpa izin ini, mereka hendaklah datang ke Jabatan Immigration dengan travel document. Tiga jenis dokumen yang diperlukan. Yang pertama, travel document, sama ada pasport ataupun sijil perjalanan kecemasan. Mereka juga mesti datang dengan tiket balik yang telah pun disahkan, dan juga mereka dikehendaki membayar kompaun sebanyak RM500. Dan selepas ketiga-tiga syarat ini dipenuhi, Immigration akan mengeluarkan check out memo dan juga special pass untuk mereka keluar daripada negara. Bagi mereka yang tidak mempunyai sebarang dokumen, parti-parti ini naklah terlebih dahulu pergi ke embassy masing-masing, mendapatkan travel document, dan selepas itu membuat urusan di
Jabatan Immigration Malaysia. Dan urusan di sini hendaklah dibuat melalui STO online, which means mereka hendaklah memohon untuk mendapatkan tarikh appointment. Dan di dalam pertemuan dengan kedutaan asing sebentar tadi, mereka telah bersetuju untuk membantu rakyat masing-masing di dalam mendapatkan tarikh appointment ini. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa setakat itu saja briefing saya, dan mungkin ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada saya dan juga rakan sejawat saya daripada JTK. Terima kasih. Silakan. Expected berapa ramai yang akan? Expected. Anggaran kasar saya menganggarkan dalam 200 ke 250 ribu parti. Yes. Berapa banyak parti yang ada dua kesalahan yang dibenarkan tu? Saya perlu buat terlalu detail soalan tu. Saya perlu semak. I don't have offhand figure. Setakat ni ada berapa permohonan yang dah diluluskan? Kedua program ni. Setakat ini jumlah yang kami telah terima tadi sebanyak 1980 dan masih lagi di dalam proses verifikasi. Dan insya-Allah mulai minggu hadapan majikan-majikan ini akan mula boleh mendapat senarai pekerja yang akan diluluskan kepada mereka. Proses ini agak saya akui sedikit lambat dalam 2 minggu yang pertama ini kerana kami terpaksa berhati-hati dengan COVID-19 dan juga sekatan perjalanan. Selepas ini saya telah pun memaklumkan perkara ini kepada pihak berkuasa yang lain supaya selepas ini arrangement yang lebih lancar dapat dibuat. Kerana majikan perlu datang ke Jabatan Immigration bersama pekerja mereka. Tetapi jika sekiranya majikan itu katakan mempunyai bilangan pekerja yang terlalu ramai, 300 ke atas, Immigration akan pergi ke premis mereka untuk tujuan verifikasi. Ada lagi soalan? Yes. The payments that a majikan has to do to get the workers, is it the same as the normal fees that you charge for hiring foreigners? All these fees, is it the same amount? Would it come to the same amount? Macam kalau I datang ambil foreign workers, it's 3,000 and this is also, is it the same amount ataupun kurang? The fee is the same amount, except for recalibration fee, which is 1,500. What is that fee for? For special fee for this program. I mean, in lieu of compound. Has the embassies been informed that we are doing this program? Yeah, I met with them just now, 15 of them. So they are very happy, very supportive, and they are very thankful to the governments of Malaysia. Dato', anggaran 250 parti yang akan terlibat itu melibatkan dua-dua program ini, poligrafi dengan tenaga kerja ataupun melibatkan untuk yang pulang saja? Ya, saya anggarkan untuk kedua-dua program ini. Jadi untuk memastikan program ini berjaya, kami sangat mengharapkan bantuan daripada rakan-rakan media semua untuk menyebarluaskannya supaya kekeliruan-kekeliruan yang mungkin timbul dapat kita kurangkan. Datuk, dalam 250,000 yang dianggarkan itu, sektor apa yang lebih banyak dalam itu? Sektor saya menganggarkan mungkin dari sektor pembinaan dan perladangan. Okey, lagi? Boleh tahu depo mana yang akan terlibat? Okey.
Sebelum itu saya juga ingin memaklumkan bahawa program ini akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Immigration dan juga JTK tanpa ada sebarang penglibatan daripada pihak ketiga. Kalau sekiranya ada ejen, middleman yang pergi berjumpa dengan mana-mana parti atau majikan memaklumkan bahawa mereka ini dilantik oleh Immigration atau dilantik oleh JTK, dakwaan itu adalah tidak benar kerana kerajaan telah memutuskan untuk program ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Immigration dan JTK. Mengenai pengambilan pekerja ataupun parti daripada depo, mereka dibenarkan sekiranya kesalahan yang dilakukan adalah di bawah dua kategori yang saya sebutkan sebentar tadi, dan parti-parti ini berada di seluruh 14 depo di Semenanjung Malaysia. Sebagai majikan yang layak untuk mengambil mereka nanti, arrangement akan dibuat oleh Immigration bersama dengan majikan dan mungkin juga melibatkan JTK sekali untuk mereka mengambil pekerja-pekerja ini. Dan saya juga ingin memaklumkan seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri pada sebelum ini, nisbahnya ialah 1-to-1. Jika mereka mengambil seorang pekerja daripada dalam depo, mereka mesti sponsor untuk menghantar pulang satu orang parti di dalam depo yang tidak layak untuk menyertai program ini. What are the population inside the depots right now? Currently, it is about 12,400 and 5 top countries, Myanmar, Indonesia, Bangladesh, India and Pakistan. Okay, terima kasih semua. Saya penerangan yang diberikan adalah jelas. Terima kasih semua di atas kehadiran. InsyaAllah Immigration membuat pengumuman lagi juga ada perkara baru daripada program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera.